Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, bertemu lagi kita di dalam kuliah kita yang seterusnya ini. Okey, mana dalam kuliah kita ini kita akan membincangkan tentang salah satu lagi daripada elemen-elemen yang terdapat di dalam 5M yang saya dah bincangkan dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini. Jadi kita masih lagi di dalam LA1 bagi modul Fundamental of Injection Molding, iaitu Identify Pre-Production Requirement. Okay, ataupun kena pasti keperluan sebelum proses suatu pengeluaran. Okay, dalam kuliah kali ini saya akan lebih menekankan kepada aspek material sebenarnya saya katakan tadi. Okay, aspek material macam mana yang kita tahu kelima-lima elemen ni memainkan peranan yang penting. Okay, mold, machine, material, method dan juga manpower. Di mana machine dengan mold saya sentuh dalam kuliah yang kuliah yang lain. Okay, jadi untuk hari ini kita akan tengok serba sikit berkaitan dengan tajuk material, atau dengan nama lain adalah bahan mentah yang kita akan gunakan dalam proses pengeluaran produk plastik lah, khususnya bagi proses pengecuanan suntik. Okey, terlebih dulu kita akan tengok dulu untuk berkaitan dengan berkaitan dengan sejarah. Saya sentuh sebentar lalu saja. Okey, di mana sejarah penghasilan material plastik ni telah dimulakan melalui kajian-kajian saintis daripada barat terutamanya, iaitu pada tahun 1860 terdapat dua orang saintis yang terlibat dalam penciptaan ataupun dalam pengkajian kaitan dengan material plastik ini, material yang kita gunakan untuk menghasilkan produk berasaskan bahan plastik ini, di mana terdapat dua orang saintis, iaitu Alexander Parkes dan juga pada tahun 1860 itu juga setelah itu diperbaiki oleh salah seorang lagi saintis daripada Amerika, iaitu John Hyatt. Okey, mana semasa John mengkaji berkaitan dengan material yang kita namakan sebagai celluloid, okey, terdapat beberapa masalah yang timbul dan berjaya beliau tangani masalah tersebut, dan sehingga itulah terciptanya material yang kita sebut sebagai seluloid ini, di mana sebelum daripada 1860 ini penggunaan material untuk menghasilkan contohnya yang ini kita gunakan sebagai bola pingpong, okay, untuk material ini. Dan sebelum daripada itu penggunaan bahan-bahan mungkin lebih menjurus kepada penggunaan bahan-bahan seperti gading gajah dan sebagainya lah. Okey. Okey, walau bagaimanapun pada tahun 1860-an walaupun dah dijumpai seluloid tersebut, tapi oleh kerana tidak ada perikodan dibuat oleh kedua-dua saintis tersebut, jadi boleh dikatakan usaha-usaha kedua-dua ahli saintis ini terhenti di situ. Walau bagaimanapun pada 1820, okey, seorang saintis daripada Jerman, iaitu Hermann Staudinger, okey, iaitu saintis Jerman, telah menemui satu bahan yang kita panggil sebagai polimer melalui teori mikromolekul, okey, yang beliau temui semasa membuat kajian lah berkaitan dengan material ini. Okey, di sinilah bermulanya sebenarnya sejarah penghasilan material-material yang kita sebut sebagai polimer. Okey, sebenarnya polimer ni dia terdiri daripada banyak kategori lah. Nanti kita akan tengok dalam slide yang selepas ini nantilah. Okey, kita lihat dulu berkaitan dengan sumber bahan plastik ini. Okey,
Okey, kalau daripada slide yang saya paparkan di sini terdapat 5 sumber, okey, di mana bahan plastik ini kita boleh perolehi. Okey. Bahan plastik ini perlu melalui satu proses yang kita panggil sebagai proses pempolimeran ataupun proses yang menggunakan relau, proses pembakaran dan sebagainya sehingga terhasilnya bahan plastik ini. Jadi di antara 5 sumber bahan plastik yang ada yang kita boleh dapatkan molekul-molekul ataupun bahan asas daripada untuk menghasilkan bahan plastik yang ada pada hari ini, ada terdapat 5 sumber, iaitu yang pertamanya adalah petroleum, gas asli, yang ketiga arang batu, keempat adalah lemak tumbuhan dan seterusnya adalah lemak haiwan. Okay. Jadi untuk kelima-lima sumber ini, di mana 2 sumber yang pertama iaitu petroleum dan gas asli adalah sumber yang telah di-commercialize, telah diguna pakai sebagai bahan atau sumber utama untuk mengeluarkan material plastik. Manakala yang daripada arang batu, lemak tumbuhan dan lemak haiwan ni adalah sumber yang tidak begitu komersial atau tidak begitu praktikal untuk diproses untuk menghasilkan bahan plastik yang kita ada sekarang ini. Jadi 2 yang pertama tu adalah sumber bahan plastik yang kita dapat pada hari ini. Okey, ini adalah antara proses yang dilakukan ke atas petroleum ataupun minyak mentah. Okay. Proses yang dilakukan ke atas minyak mentah, proses pembakaran, penyulingan dan sebagainya, sehingga mengeluarkan bahan-bahan yang terdapat di dalam minyak mentah tersebut, termasuklah juga petrol, minyak tanah, diesel, fuel oil dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga bahan chemical, iaitu naphtha, yang dimana ini adalah bahan asas pembentukan bahan plastik yang kita gunakan hari ini melalui proses pempolimeran. Kita dapat beberapa industri penghasilan bahan mentah ni, iaitu bahan mentah yang saya masukkan ni adalah bahan mentah daripada minyak mentah ni, untuk menghasilkan minyak pembakaran, diesel, petrol dan sebagainya, termasuk juga plastik. Mungkin terdapat industri yang beroperasi di Kertih, Terengganu. Kita ada satu industri yang proses minyak mentah tersebut kepada bahan-bahan plastik, antaranya lah. Antaranya. Okey, di sini pula adalah beberapa istilah yang kita kena fahami berkaitan dengan material atau bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan barang plastik. Antara lain, nanti istilah yang perlu kita tahu adalah sintetik. Sintetik ini adalah merujuk kepada bahan yang dikeluarkan melalui buatan ataupun ciptaan oleh manusia itu sendiri lah. Itu sintetik. Saya kata minyak sintetik, minyak yang dibuat melalui tindak balas kimia untuk menghasilkan minyak tersebut lah, itu kita panggil minyak sintetik. Yang kedua adalah bahan organik, di mana bahan ini sebenarnya adalah material yang terhasil daripada benda hidup, daripada benda hidup seperti haiwan dan tumbuhan. Ini sebenarnya adalah pada benda hidup tersebut terdapatnya unsur-unsur ataupun atom karbon yang boleh bertindak balas secara kimia untuk menghasilkan satu rangkaian ataupun rantaian polimer yang panjang dan membentuk bahan mentah yang kita perlukan, terutama sekali macam plastik yang kita ada pada hari inilah. Okey, istilah yang ketiga adalah polimer. Okey, melalui proses pempolimeran terjadilah polimer. Apa itu polimer? Polimer itu adalah sebenarnya dipecahkan kepada
dua perkataan daripada bahasa Greek, di mana yang pertama tu adalah poly, bermakna banyak, dan satu lagi adalah bermaksud unik. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua tu, polimer dalam membawa maksud satu rangkaian unit-unit yang kecil bergabung antara satu sama lain dalam proses pempolimeran dan menghasilkan satu rantaian yang panjang, dan sekurang-kurangnya mempunyai 1000 atom atau 1000 unit monomer. Jadi ini yang kita panggil sebagai polimer, satu bahan rangkaian molekul yang panjang yang bersambung antara satu sama lain dan membentuk bahan plastik tersebutlah. Okey, polimer tadi ataupun yang kita tengok tadi adalah daripada proses pempolimeran terjadilah polimer, rangkaian molekul yang panjang, di mana rangkaian molekul yang panjang ini kita boleh pecahkan kepada 5 jenis yang berbeza lah. Yang pertama tu adalah perekat ataupun adhesif, perekat ataupun gam. Yang kedua adalah rubber ataupun getah. Yang ketiga adalah paint ataupun cat. Yang keempat adalah textile, dan yang kelima yang kita bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan bahan plastik. Plastik adalah merupakan salah satu daripada family ataupun keluarga polimer, iaitu satu rantaian molekul yang panjang. Ini apa yang saya sebutkan lagi dalam proses pempolimeran. Proses pempolimeran ini akan menukarkan monomer, satu unit monomer di sini. Contohnya ini adalah monomer bagi ethylene. Setelah melalui proses pempolimeran dengan adanya pemangkin ataupun adanya katalis di sini, bila ada katalis, ia akan merangsang tindak balas kimia dan menggabungkan setiap monomer ini menjadi satu rangkaian polimer yang panjang yang kita namakan sebagai polyethylene. Pada asalnya satu unit kita panggil satu unit ataupun satu monomer, ini kita panggil monomer. Satu unit monomer ni kita panggil sebagai ethylene. Apabila melalui proses pempolimeran, dia akan bertukar menjadi polyethylene, bermaknanya monomer ni terdapat dalam jumlah yang banyak, mungkin sehingga beratus ribu monomer untuk membentuk satu rantaian panjang polimer. Di mana kalau ikut definisi ini disebut satu proses di mana rantaian molekul yang pendek iaitu monomer, yang ini tadi digabungkan secara kimia iaitu melalui proses pempolimeran untuk mendapatkan rantaian molekul yang panjang iaitu polimer. Itu adalah sebuah sedikit definisi lah kaitan dengan proses pempolimeran. Ini adalah antara contoh satu unit monomer bagi dua jenis monomer yang berbeza, iaitu kalau kita perhatikan kat sini terdapat bentuk yang agak berbeza. Berbentuk kita panggil sebagai aliphatic dan juga aromatic. Aliphatic dan aromatic, di mana bahan dia adalah monomer. Yang pertama ni adalah monomer jenis ethylene dan yang kedua adalah monomer jenis styrene. Apabila monomer jenis ethylene digabungkan melalui proses pempolimeran, maka akan terjadilah polyethylene yang kita tengok dalam slide yang sebelum ini. Begitu juga untuk monomer styrene, apabila kita gabungkan melalui proses pempolimeran, akan jadilah satu unit rangkaian molekul yang panjang yang kita namakan sebagai polystyrene. Macam saya katakan tadi, kalau kita tengok dari segi bentuknya, bentuk susunan atom atau susunan molekul di dalam monomer tersebut, bentuk yang selari macam ni atau bentuk yang sejajar macam ni kita namakan sebagai aliphatic, struktur aliphatic, dan bentuk yang berbentuk gelang ini kita panggil sebagai aromatic. Nanti mungkin di dalam tajuk ataupun dalam modul yang keempat kalau tak silap saya, iaitu modul berkaitan dengan material management,
modul yang kedua iaitu berkaitan dengan material management. Okey, mungkin para pelajar akan didedahkan dengan lebih mendalam melalui mengenai material-material ataupun terlibat juga monomer, polimer dan sebagainya lah. Jadi untuk slide untuk modul fundamental injection molding saya cuma sentuh sebentar lalu secara asasnya saja di sini. Okey, ini adalah gambaran lanjut lah apa yang kita dah bincangkan sebelum ni berkaitan dengan proses pempolimeran di mana monomer ditukar kepada satu rantaian polimer yang panjang. Dengan bantuan ataupun dengan satu unit pemangkin ataupun satu bahan pemangkin yang diletak, mungkin kita namakan juga dengan sebagai katalis, yang kita masukkan di dalam proses tersebut untuk mengaktifkan supaya monomer ni bergabung di antara satu sama lain dalam satu rantaian yang panjang. Ini secara dasarnya apa yang kita boleh nampak di sini. AA adalah monomer. Jadi sekarang ni bila kita melalui proses reaction, proses tindak balas kimia, melalui proses pempolimeran, jadi A ni akan bergabung antara setiap unit monomer bergabung sehingga menghasilkan satu rantaian yang saya sebutkan tadi, mungkin boleh mencapai ratusan ribu monomer di dalam satu polimer tersebut. Okey, proses pempolimeran tersebut bukan hanya berlaku untuk monomer yang sama. Okey, dia ada 3 peringkat. Kalau kita tengok di sini ada 3 karakter umum bagi polimer. Okey, di mana karakter yang pertama yang kita panggil sebagai homopolimer. Okey, homopolimer maknanya polimer yang terdiri daripada unsur ataupun daripada monomer yang sama. Okey, A adalah monomer. Jadi setelah berlakunya proses pempolimeran, jadi A ni bergabung dengan A, bercantum dengan A dan seterusnya membentuk satu rantaian panjang di mana semua monomer yang ada di dalam rantaian tersebut adalah monomer A. Jadi ini bila satu rantaian yang panjang, rantaian polimer itu mempunyai monomer yang sama, A dan sebagainya, A semua sepanjang ni adalah A, jadi kita namakan sebagai homopolimer. Homopolimer itu adalah satu nama yang diberi kepada jenis polimer yang mempunyai monomer yang sama. Berbalik pada jenis yang kedua yang kita panggil sebagai copolymer. Copolymer ini sebenarnya terdiri daripada 2 monomer yang berbeza, A dan B. Monomer yang berbeza A dan juga B. Apabila A dengan B ini bergabung dalam proses pempolimeran, maka berlakulah satu rantaian molekul yang panjang di mana kedua-dua monomer tersebut akan menyumbang ataupun meletakkan diri di dalam polimer tersebut. Mana untuk copolymer terdapat 2 unsur yang berbeza di dalam rantaian polimer tersebut. Itu kita panggil sebagai copolymer. Kalau tadi adalah monomer yang sama, kita namakan homopolimer. Okey, jadi berbalik pada yang jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini terpolimer atau ada juga yang dipanggil sebagai alloy, iaitu gabungan di antara 3 unsur atau lebih monomer yang berbeza. Jadi kalau dalam contoh yang ada di sini kita dapati bahawa dia ada 3 monomer di sini, iaitu A, B dan C, di mana ketiga-tiga monomer ni akan bergabung antara satu sama lain membentuk satu rantaian yang panjang, polimer yang panjang. Rantaian polimer tersebut mengandungi unsur A, unsur B dan juga unsur C silih berganti sepanjang polimer tersebut.
Jadi di dalam polimer tersebut ada 3, dan mungkin ada polimer-polimer tertentu yang mempunyai lebih daripada 3 unsur yang berbeza. Jadi sekiranya mempunyai 3 unsur berbeza ataupun lebih, kita namakan dia sebagai terpolimer. Dia ada 3 jenis yang kita tengok segi general karakter untuk polimer: homopolimer, copolimer dan terpolimer. Jadi sebagai rumusannya daripada 3 ni, kalau kita lihat dari segi kekuatan polimer tersebut, kekuatan material tersebut, di mana polimer yang terdiri daripada gabungan unsur-unsur yang berbeza, seperti terpolimer ni, ia mempunyai tahap kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan copolimer dan juga homopolimer. Dan di antara 3 ni yang paling lemah dari segi kekuatan gabungannya adalah ataupun kekuatan sifat dia adalah, karakter dia adalah yang pertama ni lah, yang paling lemah. Dan yang paling kuat sekali adalah yang ketiga, terpolimer. Itu adalah sedikit gambaran berkaitan dengan general characteristic of polymer, ataupun gambaran umum bagi sesuatu polimer. Okey, kita balik di sini, kita lihat pula berkaitan dengan unsur-unsur utama yang terdapat di dalam sesuatu bahan plastik tersebut lah. Okey, yang mana yang kita katakan tadi kebanyakan adalah daripada organik. Bahan-bahan organik, macam petroleum juga adalah hasil daripada bahan organik, tumbuh-tumbuhan, kayu atau haiwan-haiwan lama, haiwan yang telah mati, dan sisa-sisa daripada tumbuhan dan haiwan tersebut adalah merupakan bahan terdapatnya unsur karbon di dalamnya. Jadi unsur bahan plastik mestilah terdiri daripada satunya adalah unsur karbon, sebab dia adalah bahan organik. Berbalik pada sini, kalau kita lihat di sini terdapat beberapa unsur-unsur utama yang terdapat daripada bahan plastik tersebut, iaitu yang pertamanya adalah karbon, yang mempunyai 4 ikatan. Karbon, simbol dia adalah C, yang mempunyai 4 ikatan. 4 ikatan ni bolehlah bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Yang kedua ni adalah hidrogen, yang mempunyai 1 ikatan. Dia mempunyai 1 charge. Hidrogen. Kemudian seterusnya oksigen mempunyai 2 ikatan. Nitrogen mempunyai 3 ikatan, dan juga klorin mempunyai 1 ikatan. Setelah semasa proses pempolimeran berlaku, ikatan-ikatan ini akan bergabung di antara unsur-unsur yang lain, bergantung kepada bahan yang kita masukkan ataupun unsur yang kita campur ke dalam proses tersebut lah. Melalui bantuan pemangkin untuk mempercepatkan tindak balik. Ini pula adalah bentuk polimer setelah melalui proses pempolimeran tadi. Setiap satu ni adalah monomer. Jadi melalui proses pempolimeran berlakulah pencantuman antara setiap monomer tersebut, bercantung di antara satu sama lain dan membentuk satu rantaian yang panjang. Dan berulang-ulang, macam saya katakan tadi juga, mungkin boleh mencapai hingga ratusan ribu unit monomer di dalam satu polimer. Seterusnya, kalau para pelajar masih lagi ingat, di dalam tajuk pengenalan dulu, saya dah sebutkan berkaitan dengan
proses pengecoran suntikan ataupun injection molding proses kita boleh bagikan kepada dua jenis. Yang utama iaitu proses injection molding thermoset dan injection molding thermoplastik. Di mana datangnya kedua-dua jenis ini? Ini datangnya daripada material yang kita gunakan dalam proses tersebut. Sebab di dalam proses material plastik yang biasa kita gunakan dalam industri pengeluaran plastik, ia terdiri daripada dua kumpulan yang berbeza. Dua kumpulan yang berbeza. Yang pertama tu adalah kumpulan yang kita panggil sebagai termoplastik, dan yang keduanya kita panggil sebagai termoset. Apa maksud termoplastik dan apa maksud termoset? Di sini ada sedikit definisi ataupun pengenalan berkaitan dengan kedua-dua jenis material tersebut. Di mana bagi material yang kita namakan sebagai termoplastik, bahan ini adalah satu bahan apabila kita panaskan dia. Bahan ini biasanya dalam bentuk butiran ataupun pellet, kita panggil bentuk butiran halus dan keras, pepejal. Apabila kita panaskan dia, dia akan menjadi lembut dan cair, dan melebur. Dan dalam keadaan tersebut, ia boleh dibentuk kepada bentuk-bentuk tertentu. Bentuk apa yang kita nak bentuk? Bentuk-bentuk tertentu ni macam mana kita nak tentukan dia? Ia adalah bergantung kepada jenis acuan yang kita pakai. Yang lepas kita juga tengok berkaitan dengan acuan. Ia adalah satu komponen yang kita gunakan untuk menghasilkan bentuk pada produk plastik, sebagai produk plastik lah, bila kita gunakan bahan plastik. Jadi bahan ini bila kita panaskan, dia akan lembut, cair dan melebur, dan pada ketika itu boleh dibentuk ke dalam acuan, dimasukkan dalam acuan, dan bahan leburan tersebut akan membentuk mengikut acuan tersebut. Dan apabila kita sejukkan leburan tadi, ia akan menjadi keras dan terhasillah produk plastik mengikut bentuk yang terdapat di dalam acuan tersebut. Dan apabila produk ini telah dihasilkan, contohnya misal kata kita hasilkan sebatang sudu dan sebagainya, sudu tersebut kita boleh panaskan semula. Sudu yang dah jadi produk yang sempurna tersebut, kita boleh hancurkan dia dan panaskan dia semula, dan material tersebut akan kembali menjadi cair, menjadi lebur, dan kita boleh acu sekali lagi untuk menghasilkan produk yang lain mengikut acuan yang lain yang kita nak. Itu adalah ciri-ciri bagi material jenis termoplastik, iaitu material tersebut boleh proses berulang-ulang kali. Itu adalah sifat utama bagi termoplastik. Berbalik pada termoset, juga sejenis bahan yang biasanya dalam bentuk pepejal, sama ada dalam bentuk butiran atau bentuk serbuk. Apabila dipanaskan, dia lembut dan boleh dibentuk mengikut acuan. Kemudian apabila dah terjadi produk, setelah disejukkan jadi produk, dan apabila produk tersebut dihancurkan, kita tak boleh nak panaskannya semula untuk menghasilkan produk yang baru. Jadi secara kesimpulannya, termoset adalah satu proses pembentukan produk melalui material di mana kita hanya boleh menggunakan material tersebut dengan kata sekali pakai sahaja. Itu perbezaan antara dua-dua jenis material tersebut. Kalau termoplastik, kita boleh pakai berulang kali material tersebut, tetapi untuk termoset kita boleh pakai sekali sahaja. Sekiranya material termoset tersebut dipanaskan semula, ia tidak akan melebur, melainkan dia akan tukar menjadi seperti terbakar dan menjadi debu, menjadi abu dan sebagainya lah. Dia tidak akan melebur semula. Itu
itu adalah perbezaan yang jelas di antara termoplastik dan termoset. Okey, iaitu sedikit perbezaan di antara termoplastik dan termoset. Ini adalah sambungan daripada sifat-sifat perbezaan di antara termoplastik dan juga termoset. Okey, termoplastik macam kita katakan tadi, okey, akan lebur bila dipanaskan dan akan menjadi solid, menjadi keras bila disejukkan, dan boleh dipanaskan semula dan cair semula berulang-ulang kali, okay? Tapi untuk termoset, setelah material tersebut cure ataupun set, cure ataupun menjalani proses lengkap, proses yang lengkap, berlakunya proses cross-link ataupun silam paut di dalam molekul tersebut, polimer tersebut. Begini silam paut yang terjadi di dalam molekul ataupun dalam polimer termoset. Jadi apabila berlakunya curing ataupun cross-link di dalam termoset tersebut, ini menyukarkan untuk kita memanaskannya semula, melainkan ia akan termusnah bila kita panaskan semula. Dia tidak akan melebur semula. Okey, itu sifat yang pertama. Okey, sifat kedua, jalinan antara molekul karbon yang terdapat di dalam polimer tersebut, apabila kita panaskan, dia boleh tercerai ataupun boleh terpisah di antara satu sama lain, membentuk satu polimer, rantaian polimer yang lebih pendek apabila kita panaskan berulang-ulang kali. Okay. Tetapi bagi termoset, apabila dia dah membentuk cross-link di dalam polimer tersebut, kita tidak dapat memutuskan lagi rantaian tersebut. Ini yang menyebabkan sukar untuk dia bertukar menjadi leburan semula walaupun kita panaskan dengan suhu yang tinggi. Itu sifat yang kedua lah. Okay, seterusnya apabila kita proses berulang kali, okay, polimer ni akan bertukar menjadi rantaian-rantaian yang lebih pendek, okay, untuk proses pembentukan semula produk-produk yang baru. Okay. Jadi dalam proses tersebut akan menyebabkan kekuatan, okay, kekuatan rantaian molekul atau yang membentuk polimer itu akan menjadi lemah. Dia akan bertukar menjadi rantaian yang lebih pendek. Setiap kali kita panaskan semula, rantaian-rantaian polimer ataupun rantaian molekul pada material termoplastik ini akan terputus dan membentuk satu rantaian polimer yang lebih pendek lagi. Jadi semakin lama kita gunakan, semakin kerap kita gunakan, berulang-ulang kali kita gunakan material tersebut untuk menghasilkan produk, maka kekuatannya akan menjadi lebih rendah. Okay, semakin rendah sehingga ke tahap kita tidak boleh menggunakan material termoplastik itu lagi disebabkan oleh kualiti yang terlalu rendah. Okay. Begitulah sebaliknya untuk termoset. Macam kita tengok tadi, dia adalah material yang kita namakan sebagai material sekali pakai sahaja. Jadi kekuatan masih dari peringkat yang mempunyai kekuatan yang tinggi bagi material termoset. Okey, ini sedikit lanjutan daripada yang kita bincangkan tadi berkaitan dengan tiga karakteristik umum yang berbeza pada rantaian polimer. Okey, yang pertama ni adalah homopolimer. Okey, di mana homopolimer ni adalah, kalau dari segi istilahnya kita dapati bahawa homopolimer ni adalah polimer yang terbina dari sejenis monomer sahaja. Okay, kalau tadi contoh tadi kita tengok monomer jenis A bergabung jadi satu rantaian polimer yang mempunyai A sahaja. Okay, sebagai contoh monomer ethylene dan styrene masing-masing membina polyethylene dan polystyrene. Okay, ini kita panggil sebagai
homopolimer. Di mana homopolimer kita tengok unsur karbon tadi, okey, dalam elemen-elemen unsur yang saya sebutkan tadi, okey, ini adalah unsur karbon, okey. Unsur karbon bergabung dengan unsur hidrogen. Okay, unsur karbon bergabung dengan unsur hidrogen, di mana pada unsur karbon di sini terdapat double bond ataupun ikatan kembar di sini. Okay, double bond, ikatan berganda di sini. Okay, bila berlakunya proses pempolimeran, pencantuman antara molekul dengan molekul ataupun monomer dengan monomer, okay, melalui pemangkin ataupun katalis. Okay. Jadi berlakulah pemutusan double bonding di sini. Okey, pada dua rantaian di sini, maknanya satu ini sudah berpindah ke sini dan berperanan untuk sebagai jambatan untuk bergabung dengan monomer yang lain. Okey. Okey. Kemudian gabungan ini yang kita namakan polymerization ataupun pempolimeran tadi, dan akhirnya terbentuklah satu rantaian molekul yang panjang berasaskan kepada monomer yang kita gunakan. Kalau monomer ethylene yang kita gunakan, akhirnya akan terbentuk polyethylene. Okay. Ingat lagi apa dia polimer? Polimer adalah poly adalah banyak, mo adalah unik. Maknanya unit monomer yang banyak bergabung dan antara satu sama lain membentuk satu rantaian yang panjang yang kita namakan sebagai polimer. Dalam kes ini polimer polyethylene. Okay. Monomer yang sama iaitu polyethylene, okay, sahaja. Jadi kita namakan proses pempolimeran ni adalah hasil dia adalah polimer jenis homopolimer. Okey, bagi yang jenis yang kedua tadi kita tengok homopolimer, sekarang adalah copolymer, di mana istilah yang kita boleh katakan di sini adalah, di segi definisinya adalah polimer yang dihasilkan dari kombinasi dua atau lebih monomer. Contoh copolymer adalah seperti HCN dan berasaskan styrene dan acrylonitrile, dan ABS berasaskan kepada acrylonitrile, betadine dan juga styrene, tiga monomer yang berbeza. Jadi gabungan di antara monomer yang berbeza kita panggil sebagai copolymer, yang digunakan secara meluas lah dalam penghasilan material plastik. Okay, kalau kita tengok sini ada dua monomer yang berbeza. Styrene, yang pertama kita lihat di sini, styrene adalah dalam bentuk aromatik, okey, dalam struktur aromatik. Dan satu lagi monomer adalah acrylonitrile. Okey. Okey, jadi bergabung antara dua ni melalui dengan bantuan katalis ataupun pemangkin melalui proses pempolimeran, maka terhasillah satu polimer yang kita panggil sebagai SAN, styrene acrylonitrile. Okey. Okey, satu lagi jenis yang kita dah tengok tadi adalah terpolimer, tapi kat sini kita tak ada slide yang menceritakan berkaitan dengan terpolimer. Seperti yang saya sebutkan tadi, makna terpolimer adalah merupakan juga percampuran antara monomer-monomer yang berbeza. Okay, lebih kurang macam copolymer. Okay. Okey, yang ini pula adalah yang kita namakan sebagai polyblend, iaitu adalah pencampuran material secara fizikal, pencampuran secara fizikal bahan plastik yang berbeza. Kalau kita tengok daripada sini, polyblend yang ada di sini adalah ABS dan juga PVC yang dicampurkan secara fizikal, di mana menghasilkan bahan asing yang kita namakan PCABS. Okay.
plastik yang pertama. Jenis plastik yang pertama mungkin ABS, yang kedua mungkin juga PC, dan mungkin material-material yang lain juga. Boleh dicampurkan secara fizikal, digaulkan secara fizikal, dan akhirnya terbentuklah plastik yang ketiga, adalah gabungan antara kedua-dua bahan plastik tersebut. Tetapi dalam kes ini perlu diingatkan bahawa tidak semua bahan plastik boleh kita campurkan, sebab dia mempunyai keluarga masing-masing. Contohnya macam salah satu keluarga yang kita boleh campurkan adalah keluarga polyolefin. Di mana ada keluarga polyolefin ni adalah terdiri daripada bahan-bahan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Kalau kita tengok di sini apa yang disebut tadi sebagai polyolefin, di mana dalam keluarga polyolefin ni yang terdiri daripada PP, PE, TRX. Ketiga-tiga jenis material ini kita boleh campurkan secara fizikal untuk menjadi polyblend tadi. Tetapi pencampuran di antara keluarga yang berbeza, contohnya ABS kita akan campur dengan PP, ini satu keadaan yang menyukarkan untuk terbentuknya satu material baru yang sempurna dari segi sifatnya. Mungkin kita boleh campur, tetapi hasilnya mungkin akan mendatangkan masalah atau mendatangkan beberapa kecacatan pada produk akhir yang kita hasilkan, disebabkan oleh pencampuran kedua-dua keluarga yang berbeza tadi menjadi tidak sempurna. Tetapi sekali kita campurkan dalam keluarga yang sama, PE dan juga PS, PE dan juga PP, sebagai contohnya, kebiasaannya memang akan berlaku gabungan yang sempurna dan menghasilkan produk yang juga sempurna dan mengurangkan sebarang masalah kecacatan pada produk tersebut. Itu adalah sedikit gambaran berkaitan dengan polyblend yang saya sebutkan tadi. Pencampuran secara fizikal perlulah kita campurkan bahan, kita boleh campurkan bahan plastik yang berbeza, tapi mestilah di dalam keluarga yang sama. Sebab sifat-sifat yang ada di dalam keluarga yang sama, sifat dia hampir-hampir sama. Jadi memudahkan pencampuran berlaku. Kat sini kita khususkan sedikit berkaitan dengan material termoplastik. Di mana material termoplastik yang ada, kita boleh bahagikan pula kepada dua kelas yang berbeza. Material termoplastik kita bahagikan pada dua kelas, iaitu yang pertama kita namakan sebagai amorphous. Jenis plastik termoplastik jenis amorphous. Dan satu lagi adalah jenis semi crystalline. Ada dua jenis plastik, amorphous dan juga semi crystalline. Jadi kita tengok dulu berkaitan dengan jenis plastik amorphous ini, apakah sifat-sifat yang ada di dalam jenis plastik amorphous ini. Yang pertama yang kita lihat kat sini adalah di segi susunan jalinan molekul yang ada pada material tersebut, di mana jalinan molekul adalah dalam bentuk rawak. Dalam bentuk rawak. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah transparent ataupun look sinar, di mana apabila kedudukan rantaian molekul dalam bentuk rawak, ia mempunyai ruang-ruang kosong di antara jalinan-jalinan tersebut. Ini yang menyebabkan apabila kita lihat pada produk yang kita hasilkan menggunakan material amorphous, produk tersebut berada dalam keadaan transparent. Yang ketiga, kurang kadar pengecutan pada material termoplastik jenis amorphous. Kenapa berlaku sedemikian? Semasa proses pemanasan material tersebut, jalinan molekul akan bergerak. Bila dipanaskan menjadi lebur dan dia mempunyai keupayaan untuk bergerak, rantaian molekul
mempunyai keupayaan untuk bergerak di dalam kawasan tertutup, iaitu mol lah. Di dalam mol tersebut mana rantaian molekul ini masih bergerak. Setelah kita sejukkan dia, rantaian molekul ni akan cuba kembali pada kedudukan asal. Cuba kembali pada kedudukan asal. Oleh kerana kedudukan asal bagi material jenis amorphous ini duduk dalam keadaan rawak, tidak rapat, jadi dia berkecenderungan untuk mendapat kembali bentuk susunan rawak seperti mana yang asal. Jadi oleh kerana dia mudah untuk kembali pada kedudukan asal, walaupun tidak sama dari segi coraknya, tetapi kedudukan secara tidak rapat di antara satu sama lain, ini menunjukkan dia sudah kembali pada kedudukan sifat asalnya adalah rawak. Jadi oleh kerana dia dapat kembali ke kedudukan asal, tidak berlaku proses stres ataupun ketegangan di situ. Jadi disebab itu kuranglah berlaku kadar pengecutan pada material jenis amorphous ini. Dan sifat yang berikutnya adalah dimensi yang stabil. Oleh kerana tidak berlaku pengecutan yang banyak pada jenis material ini, mana dimensinya adalah stabil. Tidak ada banyak perbezaan. Tetapi oleh kerana material ini dalam bentuk susunan yang jarang, susunan yang tidak rapat, jadi kekuatan secara fizikalnya juga tidak kuat. Dia rapuh dan mudah kita patahkan begitu saja. Jadi ini adalah antara sifat dia lah, kelemahan sifat bagi material amorphous ini. Dan antara contoh bahan-bahan yang kita boleh kelaskan sebagai amorphous adalah sebagai contohnya adalah PS ataupun polystyrene, PC polikarbonat, PVC polyvinyl chloride, PMMA polymethyl metal acrylic, ABS adalah acrylonitrile butadiene styrene dan sebagainya lah. Ini adalah antara contohnya lah, PS, PC, PVC, PMMA dan ABS di sinilah. Ini adalah jenis-jenis material yang terkandung sebagai yang dikategorikan sebagai material termoplastik jenis amorphous. Kita berbalik pula pada jenis yang kedua selain daripada amorphous tadi, termoplastik jenis amorphous. Satu lagi jenis yang kita boleh dapati daripada material jenis termoplastik ini adalah jenis yang kita namakan sebagai semi crystalline. Kita lihat apakah ciri-ciri yang terdapat pada termoplastik jenis semi crystalline ini. Yang pertamanya adalah di segi susunannya. Susunannya adalah bentuk tersusun dan rapat-rapat. Kalau kita tengok perbandingan tadi, ini adalah bentuk susunan molekul bagi material jenis semi crystalline, dan ini pula adalah bentuk susunan molekul bagi material jenis termoplastik amorphous. Jadi daripada perbezaan yang jelas yang kita lihat daripada segi sudut susunan molekul, kita dapati untuk material semi crystalline susunannya lebih rapat dan lebih tersusun berbanding dengan amorphous tadi. Itu adalah sifat yang pertama. Sifat kedua, oleh kerana susunannya rapat-rapat, dan sedikit saja ruang untuk membolehkan cahaya melaluinya, jadi di segi sudut pandangan kita nampak produk yang kita hasilkan melalui material jenis semi crystalline ini kebanyakan adalah bentuk kabur yang tidak transparent. Itu sifat yang kedua, kabur. Yang ketiga adalah kadar pengecutan yang tinggi. Macam saya katakan tadi, semasa proses pemanasan material, jadi rantaian molekul ini mempunyai keupayaan untuk bergerak. Rangkaian polimer ni berkeupayaan untuk bergerak dan cuba mengasingkan diri dengan rantaian-rantaian yang lain. Akan bergerak secara rawak
untuk mengasingkan diri di antara rantaian-rantaian yang lain. Okay. Jadi apabila keadaan itu berlaku, okay, dia bertukar daripada bentuk susunan yang tersusun kepada bentuk susunan yang rawak setelah dipanaskan. Jadi apabila berlakunya proses penyejukan pada material tersebut, okay, apa yang berlaku adalah material itu akan cuba kembali semula pada kedudukan tersusun seperti mana asalnya. Okay. Jadi oleh kerana mungkin tempoh masa penyejukan itu terlampau pendek, okay, jadi kemampuan untuk dia kembali kepada kedudukan asalnya adalah terhad. Oleh kerana dalam keadaan yang terasing, tidak seperti mana yang asalnya, jadi di situ wujudnya satu stres ataupun satu tekanan. Okey, satu keadaan yang bukan kebiasaan bagi material semi-crystalline ini. Jadi oleh kerana dia tidak duduk dalam keadaan yang asal, dalam keadaan yang stres, ini menyebabkan berlakulah kadar pengecutan yang tinggi, di mana terdapat ruang-ruang kosong yang pada struktur polimer tersebut. Sifat yang seterusnya dimensinya tidak stabil sebab berlakunya pengecutan yang tinggi. Ia ada kaitan dengan dimensi yang tidak stabil. Walau bagaimanapun mungkin para pelajar belum dapat lagi memahami dengan jelas apa yang nak dimasukkan di sini, kaitan di antara dimensi stabil dengan pengecutan yang tinggi. Tapi walau bagaimanapun jangan bimbang, ia mungkin akan beri penekanan yang lebih jelas di dalam tajuk berkaitan dengan material management, modul material management nanti. Okey, sambung semula dari segi sifat dia. Sifat yang kelima yang ada di sini adalah kuat dan juga kenyal. Oleh kerana dia terdiri daripada rantaian molekul yang rapat-rapat, jadi dia membentuk satu sifat yang kenyal dan sifat yang kuat, kukuh, daripada sebarang bentuk tekanan yang dikenakan padanya. Dan antara contoh material yang kita kelaskan sebagai semi-crystalline adalah PE atau polyethylene, PP polypropylene, PA adalah polyamide ataupun nylon, PET polyethylene terephthalate, PBT polybutadiene terephthalate, POM polyoxymethylene dan lain-lain. Ini adalah antara contoh lah, bahan-bahan yang kita kelaskan sebagai material semi-crystalline. Jenis-jenis material ini juga, atau material jenis termoplastik ini juga kita boleh kelaskan lagi. Kita boleh letak dalam kelas-kelas yang lebih umum. Kita ada dua kelas yang lebih umum, iaitu yang kita namakan sebagai plastik komoditi. Mana plastik jenis komoditi adalah plastik yang biasa gunakan, iaitu kalau dari segi istilah di sini adalah plastik komoditi adalah plastik yang tidak memerlukan kekuatan tinggi dan perlu tahan pada suhu yang tertentu. Komponen-komponen yang boleh digunakan, yang boleh dihasilkan melalui plastik komoditi ini adalah seperti barangan kegunaan harian kita di rumah, household produk, tutup botol, baldi dan sebagainya. Ini adalah antara produk yang tidak memerlukan kekuatan yang tinggi. Ini yang kita kelaskan sebagai plastik komoditi. Antara contohnya adalah polypropylene, polyethylene, polyvinyl chloride dan sebagainya lah. Itu antara plastik-plastik komoditi yang terdapat di dalam pasaran kita. Jenis yang kedua kita namakan sebagai plastik kejuruteraan, engineering plastic material. Untuk jenis plastik yang jenis plastik kejuruteraan ini, dia merupakan sejenis plastik yang mempunyai kekuatan yang tinggi dari segi sifat fizikal dia.
Di mana pergelasan ini adalah bergantung pada sifat-sifat fizikal dia. Mana plastik kejuruteraan adalah plastik yang digunakan di tempat-tempat yang mempunyai kekuatan tinggi seperti bearing, gear dan seumpamanya. Mana plastik kejuruteraan ini perlu mengekalkan kekuatan fizikal pada suhu tertentu seperti jarak elektrik pada gear di mana berlakunya pergerakan, geseran dan sebagainya, dan dia di bahagian tersebut menjana haba. Jadi di sinilah perlunya plastik kejuruteraan di mana untuk mengatasi masalah kekuatan pada tempat-tempat tertentu yang kita gunakan bahan plastik jenis ini, mana sebab dia mempunyai kekuatan yang tinggi. Walaupun berlakunya geseran, haba dan sebagainya, dia masih lagi boleh bertahan dengan isu ataupun dengan keadaan yang tersebut. Seterusnya mungkin tidak ada dalam slide ini, iaitu masa sekarang ni kita ada satu lagi jenis plastik yang kita panggil sebagai advanced material, di mana jenis plastik advanced material ni ia mempunyai kekuatan fizikal yang lebih tinggi berbanding daripada plastik kejuruteraan. Ini salah satu lagi plastik material yang dihasilkan melalui proses kajian yang dibuat untuk menepati keperluan dari segi kekuatan fizikal, terutamanya bagi produk-produk yang pelbagai yang ada sekarang ni, yang kuat, kukuh, tahan haba, rintangan dan sebagainya, tekanan, geseran dan sebagainya. Jadi kat sini kita dah lihat ada, kalau saya boleh kelaskan ini, sebenarnya ada 3 lah. Plastik komoditi, iaitu plastik yang mempunyai tahap kekuatan yang rendah. Plastik kejuruteraan mempunyai tahap kekuatan fizikal yang tinggi, dan juga plastik yang kita namakan sebagai advanced material. Ini yang mempunyai sifat-sifat khas yang boleh dikatakan superior di dalam sifat tersebut lah. Ini adalah sama sikit berkaitan dengan sifat ataupun jenis plastik yang kita pecahkan tadi kepada 3 kumpulan yang berbeza. Kat sini kita tengok sedikit lagi sambungan ataupun lanjutan daripada apa yang kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu berkaitan dengan pencampuran resin ataupun material plastik dengan bahan pewarna, ataupun dengan kata lain kita panggil juga sebagai master batch. Bahan pewarna ataupun master batch. Di dalam industri plastik, untuk warna-warna asal bagi material kebanyakan berwarna cerah atau berwarna putih. Jadi untuk menghasilkan produk yang kita ada di pasaran pada ketika ini, produk yang ada di pasaran, apa yang kita lihat adalah produk tersebut mempunyai ataupun terdiri dari pelbagai warna yang menarik. Jadi bagaimana wujudnya warna-warna tersebut, padahal pada asalnya material asas bagi bahan plastik ini adalah material yang berwarna clear atau warna cerah dan juga warna putih. Jadi di sinilah bahan pewarna memainkan peranannya. Ada 2 bahan yang berbeza yang biasa kita campurkan secara fizikal saja, dan macam pencampuran polimer tadi juga, dia perlu dicampur bahan yang di dalam mempunyai sifat-sifat yang hampir sama. Resin dan juga master batch seharusnya mempunyai sifat yang hampir sama. Barulah kita boleh campurkan dia. Kalau mempunyai sifat yang berbeza, macam saya katakan tadi, akan wujudlah kecacatan yang jelas pada produk yang kita hasilkan nanti.
Jadi satu bahan yang kita panggil sebagai rising ataupun material, okay, satu bahan lain yang kita panggil sebagai pewarna ataupun master batch. Okay. Ada juga master batch ataupun pewarna ni dalam bentuk tersebut yang kita panggilkan sebagai pigment. Okay. Okay, ini sedikit pengenalan berkaitan dengan bahan pewarna. Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa bahan pewarna yang akan dicampurkan dengan jenis-jenis rising tidak semestinya sesuai. Okay, kerana ada setengah rising tidak boleh dicampurkan dengan jenis bahan pewarna yang tidak sesuai dengannya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahan yang sifat-sifat bagi bahan rising dan juga sifat bagi bahan master batch ataupun pigment tadi mestilah sama dengan antara satu sama lain, ataupun hampir sama di antara satu sama lain. Sekiranya mempunyai sifat yang jauh berbeza di antara satu sama lain, pencampuran tersebut akan menghasilkan masalah semasa kita buat pemprosesan untuk menghasilkan produk plastik. Okay, bagi pewarna-pewarna ini kita boleh letakkan dalam 3 bentuk yang berbeza. Okay, iaitu yang pertama, pewarna boleh datang dalam bentuk serbuk ataupun powder. Okay. Yang kedua, dia boleh datang dalam bentuk cair ataupun liquid. Yang ketiga adalah master batch yang datang dalam bentuk pellet ataupun dalam bentuk butiran pepejat. Okay. Jadi ini ada 3 bentuk pewarna yang ada. Dan penggunaan adalah mengikut kesesuaian lah. Kalau untuk proses injection molding, biasanya kita gunakan pewarna dalam bentuk master batch atau bentuk pepejat. Okay. Dan bagi proses yang contoh mungkin melibatkan proses seperti compression molding, rotational molding, biasanya jenis serbuk kita gunakan lah. Okay. Jadi penggunaannya perlulah sesuai dengan proses yang kita akan jalankan. Okey, ini adalah sedikit formula ataupun sedikit cadangan. Okey, cadangan berkaitan dengan kuantiti pencampuran yang sepatutnya di segi nisbah, okey, antara rising dan juga bahan pewarna tersebut. Kaedah pencampuran mengikut nisbah. Okay, pertama, kalau ada jenis serbuk lah, okay, jenis serbuk biasanya kuantiti yang kita akan campur adalah sebanyak 0.3% sehingga 0.5% sahaja. Okay. Ini adalah jenis serbuk. 0.3% daripada kuantiti rising yang kita gunakan. Okay. Iaitu kalau rising tersebut kita gunakan katakan 1 kilo, jadi bahan master batch ataupun pewarna jenis serbuk ni sekiranya 1 kilo tadi rising, kuantiti pewarna tersebut adalah lebih kurang antara 3 hingga 5 gram sahaja, okay, untuk 1 kilo pewarna jenis serbuk lah, okay, yang kita gunakan untuk 1 kilo rising. Okay. Manakala yang berbentuk master batch, sekiranya 1 kilo rising kita gunakan, jadi bermakna master batch yang kita akan gunakan adalah lebih kurang 30 gram. Okay, jadi dengan kuantiti yang kita bincangkan tadi, ini sudah memadai untuk menjadikan warna suatu produk itu begitu jelas, okay, begitu terang dengan warna yang kita pilih. Okay. Tapi walau bagaimanapun, ini adalah setakat sekadar saranan. Okay. Jadi dia bergantung pada penggunaan akhir, okay, suatu produk tersebut, dan kita boleh ubah sesuai ataupun kita boleh tambah kuantitinya mengikut keadaan. Okay.
mengikut warna yang kita kehendaki. Sekiranya kita nak warna yang lebih terang, yang lebih striking, kita mungkin kuantiti pewarna yang kita akan gunakan adalah lebih tinggi dari segi nisbahnya. Ini adalah sedikit contoh pengiraan berdasar dengan keperluan yang ada di sini. Ini antara keperluan ataupun requirement yang ada di sini adalah iaitu pencampuran pewarna untuk 6 kilo resin, 6 kilo bahan plastik dengan nisbah warna yang kita akan gunakan adalah 4% ataupun 4%. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan jumlah pewarna yang sepatutnya berdasarkan 6 kg resin tersebut. Jadi sedikit bawah ni adalah sedikit contoh pengiraannya. Kuantiti material 6 kg, 1 kg bersama dengan 1000 gram. Jadi 6 kg bersama dengan 6000 gram. 6000 gram untuk 6 kg. Jadi nisbah adalah 4%, nisbah pewarna 4%. Jadi 6000 gram kali dengan 4% iaitu 4/100. Jadi kita dapat 240 gram pewarna untuk 6 kilo resin. Ini adalah berdasarkan pada permintaan yang ada di sini. Permintaan yang ada. Tapi secara realitinya, kuantiti pewarna tidak perlu terlalu tinggi. Mungkin sekadar 1%, 2% pun dah memandai. Kalau ikut dah penggunaan biasalah. Tapi oleh kerana permintaan, berdasarkan pada permintaan, mungkin customer memerlukan satu produk yang dihasilkan dengan warna yang begitu terang. Jadi ini adalah permintaan. Ini secara ringkas cadangan contoh pengiraan yang boleh kita lakukanlah berdasarkan pada permintaan tersebut. Ini adalah sedikit informasi ringkas yang dimasukkan dalam bentuk jadual, dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita lihat. Di mana kat sini macam kita dah bincangkan daripada awal tadi, mana kita terdapat dua jenis material plastik, iaitu satu kita namakan termoset dan satu adalah termoplastik. Di mana kedua-dua jenis ini bila kita panaskan dia akan melebur. Jadi macam mana untuk membezakan? Macam saya ceritakan tadi, perbezaannya begitu ketara. Termoplastik kita boleh gunakan berulang-ulang kali, tetapi termoset kita boleh pakai untuk sekali guna sahaja. Jadi di dalam kedua-dua kelas material plastik ini kita boleh pecahkan lagi kepada kumpulan-kumpulan atau keluarga-keluarga yang lebih kecil. Contohnya termoplastik kita boleh bagikan kepada dua keluarga yang berbeza, iaitu keluarga polyolefin dan juga keluarga yang lain. Di sini juga kita boleh pecahkan lagi kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Kembali kepada pemecahan keluarga tadi, azes dan juga polyolefin, di mana kedua-dua keluarga ini kita boleh bezakan dengan cara memasukkan butiran material tersebut di dalam air. Air biasa. Jadi apabila kita lihat butiran material tersebut timbul, ini menunjukkan material tersebut adalah jenis polyolefin, di mana dia punya ketumpatan material tersebut di bawah daripada 1.0 dari segi ketumpatan dia. Mana 1.0 adalah ketumpatan bagi air. Jadi dia mungkin 0.93, 0.96 bagi PP, PE. Dan untuk material-material yang lain, kelas-kelas yang lain, tempatannya lebih tinggi daripada air, dan sebab itu dia akan tenggelam bila kita masukkan di dalam air. Dan kita boleh pecahkan lagi kumpulan-kumpulan ini berdasarkan pada bentuk pembakaran. Bentuk pembakaran yang ada. Itu juga dengan termoset, kita boleh pecahkan pada bahagian-bahagian ataupun kumpulan yang berbeza berdasarkan kepada pembakaran sampel bagi produk yang kita hasilkan menggunakan material tersebut. Ini adalah gambaran ringkas
Kalau untuk detail atau untuk penerangan yang lebih lanjut, nanti insyaAllah kita akan terangkan lebih lanjut di dalam modul material management, okay? Material management dan oleh pensyarah yang lain lah, okay? Jadi untuk kuliah kita pada hari ini berkaitan dengan material termoplastik. Salah satu daripada ataupun elemen yang penting yang saya terangkan di permulaan iaitu material. Untuk kuliah berkaitan dengan material ni, saya rasa ini adalah penghujungnya, dah sampai di peringkat akhir, okay? Dan saya harap dalam masa ni bolehlah para pelajar sekalian bolehlah mengikuti kuliah ini secara sendirilah, okay? Dan boleh berulang-ulang kali untuk melihat sekiranya mungkin mempunyai kesukaran untuk memahami, boleh berulang-ulang kali untuk melihat bahan ini, bahan yang saya kongsikan ini, okay? Jadi sekiranya ada seorang pertanyaan, sekali lagi para pelajar boleh menghubungi saya di nombor talian sama ada panggilan ataupun WhatsApp, okay? Di talian 019 457 2394. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi dalam kuliah yang seterusnya nanti.